أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام، ثم إلى صاحب المؤلف الكتاب كي حجي سراج الدين عباس، أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين، وعلى من نوى أصلافنا الصالح، وعلى من نوى شيخنا ومربينا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa pada hari Rabu malam Khamis ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan kitab ini, ya, hari ini merupakan hari pertama saya memulakan, ya, sekian lama saya membaca kitab-kitab yang lain, tetapi kali ini saya akan membaca juga kitab tauhid, ya, berkenaan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah, ya. Dan ada beberapa kitab yang saya petik, ya, yang saya baca, tetapi insya-Allah kita akan pergi satu persatu, insya-Allah. Maka yang pertama ni saya akan membaca kitab, nama kitab ini adalah namanya kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, yang dikarang oleh Al-Mukarram Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Kitab ini juga pernah diajarkan dan pernah diajarkan oleh guru kita, iaitu Ustaz Tengku Muhammad Fauzi, ya. Dan alhamdulillah saya dapat membaca kitab ini dengan para jemaah sekalian, dan niat saya adalah untuk bertabaruk kepada pengarang kitab ini dan juga untuk kita sama-sama menuntut ilmu, dan mudah-mudahan apa sahaja ilmu yang kita tuntut ini, ya, baik dia merupakan kitab fikih ataupun kitab tauhid ataupun kitab hadis ataupun kitab tafsir, ya, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita tuntut ini semuanya diberikan diberikan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedikit berkenaan tentang Kiai Haji Sirajuddin Abbas, ya. Beliau dilahirkan pada tanggal 5 Mei pada tahun 1905, ya, 1905, ya. Di kawasan mana? Di kawasan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, ya. Dan pada tahun 1912 hingga 1924 beliau belajar agama di beberapa banyak sekali pondok-pondok pesantren. Dan pada tahun 1927 hingga 1933 beliau menuntut ilmu di kota Mekah. Pada tahun 1952 beliau berkunjung ke Palestin, Masjid Al-Aqsa, berkunjung ke Jordan, berkunjung ke Damaskus, iaitu di Syria, dan juga bumi Mesir. Dan pada tahun 1954 beliau berkunjung ke kota Mekah dan kota Madinah. Pada tanggal 23 Ogos 1954 beliau bersama isterinya, ya, dapat kesempatan memasuki Kaabah dan melakukan sembahyang sunat 2 rakaat di dalam Kaabah.
Ya, begitulah sedikit sebanyak berkenaan tentang sekelumit riwayat hidup pengarang kitab kita ini. Ya, jadi saya tak panjang lebar sebab itu saja yang ada dekat dalam kitabnya ini. Ya, saya lihat pengarang kitab ini begitu tawaduk orangnya, ya, kerana beliau tidak mahu banyak-banyak menceritakan kepada orang ramai tentang sejarah beliau, ya, ataupun riwayat hidup beliau. Cukuplah dengan begitu sahaja para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Maka mari sama-sama kita mulakan pengajian ini para jemaah sekalian, ya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam golongan orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita dalam golongan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang mengikuti perjalanan para salaf, mengikuti perjalanan para alim ulama yang terdahulu. Para salaf ni bagaimana para jemaah sekalian, iaitu orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu seperti apa? Ya, seperti perjalanannya satu seperti perjalanannya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu turun kepada perjalanannya para sahabat. Setelah itu turun kepada perjalanannya para tabi'in. Setelah itu turun kepada perjalanan para tabi'in. Setelah itu turun perjalanan tersebut kepada para tabi'in sampailah sekarang ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Sebelum saya mula baca kitab ini para jemaah sekalian, ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa sekarang kita tengok Ustaz begitu aktif di social media? Boleh dikatakan tiap-tiap hari Ustaz mengajar, sampai hari Sabtu, hari Minggu pun Ustaz mengajar juga. Kenapa saya buat demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya buat demikian kerana kita dalam keadaan Covid, ya, kita tak boleh keluar pergi mana-mana, ya. Masjid pun tutup para jemaah sekalian, ya. Maksud saya masjid tutup tu iaitu masjid buka hanya untuk kita boleh melaksanakan solat 5 waktu sahaja, dan solat Jumaat itu pun kita kena register. Siapa registernya diterima dapatlah masuk ke masjid. Selain itu duduk rumah para jemaah sekalian. Maka bila duduk rumah saya pun berfikir-fikir, akhirnya setelah saya istikharah, saya mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga saya minta doa restu, ya, daripada beberapa guru-guru saya. Maka mereka pun merestuinya para jemaah sekalian. Jadi saya niat dengan saya niat mengajar dan juga belajar para jemaah sekalian, ya. Saya niat belajar dan juga mengajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majlis-majlis kita ini majlis yang barakah insya-Allah, ya. Majlis yang barakah insya-Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulakan pengajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada permulaan kitab ini akan diterangkan kepada kita semua berkenaan tentang istilah-istilah, ya. Istilah-istilah tu bagaimana? Ya, macam-macam istilah, macam-macam nama yang nak dijelaskan berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang akidah, berkenaan tentang fahaman, berkenaan tentang ajaran agama Islam. Maka di sini timbullah beberapa pendapat-pendapat para alim ulama yang perlu untuk kita faham para jemaah sekalian, ya, yang perlu untuk kita faham. Baik, diperjelaskan di dalam kita memahami berkenaan tentang i'tiqad,
ya. I'tiqad ni apa para jemaah sekalian? I'tiqad ni adalah kepercayaan, ya. Dalam agama Islam, baik terlebih dahulu kita faham betul-betul apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah, nama-nama yang dijelaskan berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang fahaman agama Islam di lingkungan kita. Yang pertama sekali diperjelaskan dengan apa? Usuluddin. Usuluddin ni kita boleh faham bagaimana asal usul agama, pokok agama. Contoh juga seperti kalau kita belajar ilmu hadis. Kalau kita belajar hadis, kebiasaannya permulaan sekali kita akan baca tentang apa? Kita akan baca tentang ilmu hadis ataupun usulul hadis. Sebab hadis tu pada hakikatnya hadis tu adalah apa? Satu, perbuatan Nabi SAW. Dua, percakapan Nabi SAW. Senang cakap, tingkah laku Nabi SAW. Sebab tidak semua hadis, kalau kita baca kitab hadis, tidak semua hadis tu diperjelaskan Nabi bersabda. Ada sebahagian hadis-hadis yang bahawasanya sahabat-sahabat meriwayatkan hadis, mereka memperjelaskan apa? Mereka memperjelaskan apa? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan Nabi. Berarti apa? Mereka menyaksikan kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pun berupa hadis para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Begitu juga kalau kita belajar tafsir. Tafsir pun dia ada ilmu tafsir dia sebut. Ya, ilmu tafsir dia kena faham bagaimanakah yang dinamakan dengan tafsir. Dari mana datang tafsir tersebut? Saya rasa pernah dulu saya memperjelaskan berkenaan tentang ilmu hadis ini, ya, waktu awal-awal dulu bila diadakan pengajian hadis 40, ya, setiap hari Selasa di Masjid Abdul Razak. Tapi waktu tu tak ada live streaming lah para jemaah sekalian. Sebab apa, orang datang ke masjid, tak ada pun virus seperti sekarang ini kan, dia kerana ada COVID apa semua kan dia. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Dan juga waktu saya mulakan pengajian tafsir di rumah saya kerana atas perintah daripada almarhumah umi saya, kita mulakan pengajian tafsir itu dengan kita membaca kitab Pelita Al-Quran juz 30, ya, juz 30 yang disusun oleh almarhum Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Itu pun pada awal kitab tersebut diperjelaskan tentang ilmu tafsir. Begitulah dia. Maka ilmu tauhid yang kita nak belajar ni, dia adalah apa? Pokok agama. Jadi bila inti pati agama, permulaan disebut dengan usuluddin. Ya, usuluddin. Di dalam usuluddin ini banyak sekali memperjelaskan tentang apa? Tentang soalan-soalan i'tiqad yang menjadi pokok tiang agama. Yang pertama diperjelaskan apa? Tentang i'tiqad yang bertalian dengan ketuhanan, yang disebut dengan ilahiyat. Lagi satu, i'tiqad, maksud i'tiqad ni apa? Kepercayaan yang bertalian dengan nubuwat, katanya. Nubuwat iaitu kepercayaan kepada para anbiya. Kepercayaan kepada ilahiyat, berarti Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan lagi satu, kepercayaan tentang perkara-perkara yang gaib, ya, perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib ni bagaimana para jemaah sekalian? Ya, hari akhirat, alam kubur, ya, apa lagi para jemaah sekalian? Syurga, neraka, ya, malaikat. Sebab apa? Kenapa disebut gaib para jemaah? Sebab kita tak dapat tengok dengan mata kepala kita. Kalau kita dapat tengok dengan mata kepala kita, dah bukan gaib dah para jemaah sekalian. Begitulah dia, ya, dah bukan gaib dah. Dan yang keempat iaitu berkenaan tentang beberapa lagi kepercayaan yang perlu untuk kita memahami. Jadi, ya, berkenaan tentang perkataan usuluddin ataupun disebut dengan pokok agama, ada juga para alim ulama memperjelaskan ini disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam ni bagaimana para jemaah sekalian? Iaitu ilmu kalam itu sendiri dalam bahasa Arab. Arti kalam adalah perkataan, ya, berkata,
bercakap, ini kalam. Tetapi lebih tepat lagi, ya, lebih tepat lagi kalau dia membicarakan tentang ilmu kalam, berarti dia membicarakan tentang sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kalam, bercakap. Macam mana Allah Ta'ala bercakap? Tu dia, para jemaah sekalian, ya. Dan ulama-ulama yang ada juga dan juga sebahagian daripada para alim ulama menamakan ilmu kalam ini juga dengan apa? Mutakallimun atau mutakallimin. Ya, mutakallimun atau mutakallimin. Ya. Ada juga para alim ulama menamakan ilmu ini iaitu dengan seperti apa kita tahu, ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid iaitu ilmu yang menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi dibicarakan di dalam bab ini tentang beberapa lagi perkara-perkara yang menunjukkan tentang esanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga ulama menamakan ilmu ini bukan dengan ilmu tauhid, bukan dengan ilmu kalam, tapi disebut dengan ilmu aqaid. Ya, ilmu aqaid. Ya, ilmu aqaid ni apa para jemaah sekalian? Ya, ilmu aqaid ni apa para jemaah yang dirahmati Allah? Iaitu ilmu i'tiqad yang membicarakan berkenaan tentang soal-soal kepercayaan. Ya, kepercayaan. Dan juga sebahagian besar dari para alim ulama juga menamakan ilmu ini iaitu ilmu apa para jemaah sekalian? Ilmu yang memperjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20, yang kita sebut ataupun kita sebut, ulama-ulama Melayu kita sebut apa? Sifat 20, yang memperjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sebagainya, ya. Dan pendek kata, kalau kita bicarakan tentang ilmu usuluddin ke, ataupun kita namakan dia ilmu kalam ke, kita namakan dia ilmu tauhid ke, kita namakan dia ilmu aqaid ke, ilmu sifat 20 ke, maka artinya adalah sama, iaitu ilmu yang membicarakan, yang memperjelaskan kepada kita tentang kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada para nabi, dan kepercayaan kepada hari akhirat dan sebagainya. Ya, maka kita akan ada juga para alim ulama memperjelaskan tentang cabang ilmu ini. Cabang ilmu ini disebut dengan furu' para jemaah sekalian. Dalam bahasa Arab disebut furu', ya. Furu' ini perkataan plural, makna dia cabang-cabang ilmu. Kalau dia singular, ya, dia akan jelaskan apa? Fara', iaitu far'un, itu berupa satu cabang. Tapi kalau dia sebut furu', berarti dia bercabang-cabang para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, cuma di dalam beberapa keterangan lagi, ya, ada juga para alim ulama memperjelaskan, ya, furu' itu adalah syariat yang adalah syariat agama Islam yang memperjelaskan tentang soalan yang memperjelaskan tentang ibadah, ya, tentang bab ibadah. Umpamanya, contoh seperti membicarakan tentang solat, membicarakan tentang puasa, zakat, haji, nikah, jual beli, dan lain-lain. Jadi sebab itu dia ada furu' para jemaah sekalian. Ya, dan lagi satu boleh kita faham furu' ini juga para jemaah sekalian adalah apa? Adalah perbezaan pendapat para alim ulama. Sebab itu kita akidah ahli sunnah wal jamaah ni, kita ada 4 mazhab tau. Satu disebut dengan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Ini biasa kita dengar, ya. Kalau ikut betul-betul, ya, antara 4 mazhab, pertama mazhab Hanafi, setelah itu mazhab Maliki. Ada ulama jelaskan mazhab Maliki dulu, setelah itu baru Hanafi. Ya. Ada yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab
Hambali, para jemaah sekalian. Ini 4 macam mazhab ni, para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi perlu untuk kita faham, ya. Jadi perlu untuk kita faham supaya kita tak keliru, para jemaah sekalian, ya. Lagi satu, perlu juga untuk kita faham apa, para jemaah sekalian, bila dah kita sebut tentang mazhab ni, para jemaah sekalian, perlu untuk kita faham apa? Oh, macam gini, kita ada 4 mazhab lah. Jadi kita ikut mana yang senang lah. Tak boleh. Ini nanti ilmu tauhid membicarakan demikian. Membicarakan tentang i'tiqad. Ya, kalau dari segi ilmu fikih, kita mesti ikut salah satu daripada 4, dan kita tak boleh campur adukkan, para jemaah sekalian. Kalau kita campur adukkan, kalau dalam ilmu fikih, ya, kalau kita berpindah mazhab dari satu mazhab ke mazhab yang lain, itu nama dia taklid. Ya, dalam bahasa Arab disebut taklid. Ya, kita sudah dijadikan bahasa Melayu, kita bilang apa? Bertaklid. Tu dia, ya. Kalau dia tidak bertaklid, Hanafi dia ambil sikit, Maliki dia ambil sikit, Syafi'i dia ambil sikit, Hambali dia ambil sikit, terus dia jadikan satu. Tu nama dia rojak. Dan itu ada keterangan disebut apa? Itu bukan taklid, tapi apa? Talfiq. Talfiq ni apa, para jemaah sekalian? Mencampur adukkan. Dia gurmal jadi satu, para jemaah sekalian. Boleh tak boleh? Ini macam tak boleh, cannot. Talfiq tak boleh. Ulama jelaskan haram talfiq. Tu dia. Sebab itu, kalau kita bicara tentang ilmu fikih, mesti maksud saya mesti tu, bila saya jelas mesti, apa tu? Kita perlu belajar kepada orang yang faqih. Apa arti faqih? Orang yang faham betul-betul tentang ilmu fikih. Selalu saya kalau pimpin kuliah, saya jelaskan ilmu fikih tu macam mana. Selalu saya kasih contoh. Contoh bagaimana? Awak tengok tangan saya ni. Ya. Fikih ni ada kalanya dia boleh begini tau. Ada kalanya dia begini, ya. Dan pada hakikatnya fikih tu bagaimana? Dia gini. Dia tak gini, dia tak gini. Maksud saya tu apa? Ya, kadang-kala, ya, hukum fikih ni dia boleh berubah. Dia kalau ketat habis. Kalau sudah dijelaskan, nas memperjelaskan apa? Haram, tak ada ceritanya halal. Contoh para jemaah sekalian, benda yang haram, ya, iaitu kita sebagai orang Islam haram makan daging babi, tak boleh. Haram minum arak. Tak ada, ustaz, babi ni saya dah tangkap, lepas tu saya sembelih, ustaz. Macam kita hari raya kurban, putus 2 urat dia, ustaz, urat makan dengan urat nafas. Haram, tak boleh. Ya, tak boleh. Tak ada, ustaz, saya bukan makan daging babi, ustaz. Tak, bukan banyak, ustaz, bukan macam lamb leg. Ya, bukan, tak ada, sikit aja, ustaz, jama je, ustaz. Tak boleh, haram. Kalau sudah haram, selesai, habis cerita. Tak ada cerita yang haram tu kita boleh jadi halal, yang halal tu kita boleh jadi haram. No, tak boleh. Tu dia, para jemaah yang dirahmati Allah. Lagi satu, hukum fikih kalau sudah dijelaskan wajib, wajib. Tak ada cerita wajib tu akhirnya jadi tak payahlah. Tak ada. Contoh seperti apa? Ibadah solat 5 waktu. Kalau sudah wajib. Tak ada ceritanya apa? Okeylah, hari ni kita tak payah semayang lah. No, tak ada. Tak ada, para jemaah sekalian. Ini kita nak kena faham. Ya. Kalau kita go very deep tentang ilmu fikih ni, baru kita faham. Sampaikan para jemaah sekalian, luasnya ilmu fikih ini di dalam setiap mazhab. Ya, di dalam setiap mazhab, baik dia Syafi'i ke, Maliki ke, Hanafi ke, Hambali, ulama-ulama yang bermazhabkan kepada mazhab tersebut. Contoh seperti kalau macam kita, mazhab Syafi'i, kebiasaannya di Asia Tenggara ini, para jemaah sekalian, paling besar adalah mazhab Syafi'i Asia Tenggara ni. Walaupun ada sedikit sebanyak di negeri kita mazhab Hanafi ada. Ya, mazhab Hanafi ada. Ya, di kawasan Pakistan, di kawasan India ada mazhab Hanafi, para jemaah sekalian, ya.
Macam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i saja banyak sekali ulama-ulama yang mereka memang betul-betul pakar, alim, faqih, hebat. Bahkan bukan alim, lebih atas dari alim yang disebut dengan alamah, sangat-sangat alim. Contoh seperti apa? Imam Nawawi, Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Imam Syarbini, Imam Khatib, Imam Baghdadi. Ini semua ulama-ulama hebat-hebat. Ulama hebat-hebat para jemaah sekalian. Sebab itu, ya, di antara mereka pun, itu yang dinamakan furuk para jemaah sekalian. Ya, selalu ketara sangat para jemaah sekalian. Maksud saya ketara sangat tu apa? Selalu di dalam mazhab Syafi'i, selalu pendapat yang paling besar ni dua pendapat ni. Kalau tak dia Imam Ramli, dia Imam Ibnu Hajar. Imam Ramli dengan Imam Ibnu Hajar punya pendapat kadang-kadang selalu tak sama. Tapi tapi pada asalnya solat dia solat. Solat dia solat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakata, begitulah dia. Sebab itu perlu faqih, orang-orang yang apa? Kalau dalam bahasa Arab disebut faqih. Ya, biasa kalau orang Hadramut disebut faqih, dia bilang, kena betul-betul alim. Ya, tentang ilmu tauhid kita kena pandai, kita kena hati-hati para jemaah sekalian. Sebab ilmu tauhid ni dia tak macam ilmu fikih. Ilmu tauhid dia mengajar kita untuk apa? Untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikih bukan kenal Allah taala, ilmu fikih untuk tunduk pada Allah taala, iaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis ilmu tasawuf pula macam mana ustaz? Ilmu tasawuf tu ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Ya, ilmu akhlak. Bagaimana bila seseorang itu sudah dia faham tentang ilmu tauhid, dia faham tentang ilmu fikih, belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Ada orang memperjelaskan tak ada tasawuf, tak ada di zaman Nabi SAW. Ada hadis para jemaah yang dirahmati Allah memperjelaskan apa? Pendek kata hadis itu, Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, ya, ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, ceritakan aku tentang Islam. Maka Nabi sebut 5 perkara. Kata Sayyidina Jibril, sadaqtah, betul. Akhbirni anil iman, ceritakan aku tentang iman. Maka Nabi sebut 6 perkara. Sayyidina Jibril jelaskan sadaqtah. Bila dijelaskan akhbirni anil ihsan, katanya, Nabi jelaskan an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ya, hendaklah kamu sembah pada Allah Ta'ala seolah-olah kamu mampu melihat Allah Ta'ala. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah lihat, Allah nampak kamu. Itu dia. Di situlah datang 3 cabang ilmu ni yang sangat-sangat penting. Ya, kalaulah rukun Islam iaitu ilmu fikih, kalau rukun iman ilmu tauhid, kalau rukun ihsan ilmu tasawuf. Jadi kalau orang bilang ilmu tasawuf tu tak tepat tu para jemaah sekalian, ya, tak tepat, jawapannya salah. Sebab ada hadisnya para jemaah yang dirahmati Allah. Tak usah pergi jauh-jauh. Awak buka hadis 40. Di dalam hadis 40 Imam Nawawi ada sebutkan berkenaan tentang 3 perkara ni yang tadi baru saya jelaskan. Begitulah dia. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, di antara i'tiqad, ya, i'tiqad yang kita nak bicarakan di sini adalah apa? Yang pertama sekali tentang ahli sunnah wal jamaah. Diperjelaskan oleh pengarang kitab ini, Kiai Sirajuddin Abbas, memperjelaskan maksud ahli sunnah wal jamaah iaitu orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ahlu sunnah artinya orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau wal jamaah pula artinya apa? Iaitu orang yang beriktikad, iaitu mengikuti jamaah, mengikuti apa? Kelompok yang besar ataupun jamaah. Artinya kalau kita boleh faham arti jamaah tu apa? Ya, seperti kita solat berjemaah. Berarti apa? Ini bukan satu orang.
Berarti apa? Jemaah di sini iaitu orang yang mengikuti jejak langkah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita faham para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Perlu untuk kita faham. Ya, ada orang pernah jelaskan, ya, bahawasanya kita tak boleh ikut Imam Syafi'i, tak boleh ikut ulama, kita kena ikut Nabi SAW sahaja. Jadi saya tanya dengan orang tersebut, ya, kalau awak melarang orang ikut, ya, kalau awak melarang saya ikut Imam Syafi'i, saya nak tanya dengan awak, Imam Syafi'i ikut siapa? Nah, di situlah para jemaah sekalian, takkanlah Imam Syafi'i tak ikut Nabi Muhammad SAW? Takkanlah Imam Syafi'i tak ikut para sahabat-sahabat? Kalau Imam Syafi'i tak ikut para sahabat, tak ikut Nabi Muhammad, Imam Syafi'i ikut siapa? Ya, agak-agaklah, ya, kalau kita cakap dengan orang tu, berarti Imam Syafi'i ikut siapa? Fir'aun? Marah kan? Marah tak marah? Engkau pasal mulut kau apa, laser sangat, kurang ajar sangat. Tapi ini dia bilang apa? Zaman Nabi tak ada pun mazhab. Memang zaman Nabi tak ada mazhab, para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Saya sering jelaskan, memang zaman Nabi empat mazhab tak ada. Tercetusnya empat mazhab ini sebab apa? Terlalu banyak aliran sangat. Dah nampak ini buat hal dia, ni buat hal dia, ini buat hal dia, dan nak lari daripada ajaran Nabi SAW. Sebab itulah para jemaah yang dirahmati Allah, ulama ni bangun untuk mempertahankan agama Nabi Muhammad SAW supaya tak salah. Tu dia, ya. Kaum ahli sunnah wal jamaah adalah kaum yang menganut i'tikad sebagaimana i'tikad yang dianut oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat beliau. Jadi fahamlah kita yang dimaksudkan ahli sunnah wal jamaah tu apa? Iaitu mengikuti Nabi SAW dan mengikuti sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya. I'tikad Nabi dan sahabat-sahabat Nabi telah termaktub di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasulullah SAW secara tidak terkumpul atau belum tersusun secara rapi atau teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama usuluddin, ya, seorang ulama usuluddin. Ya, memang, ya, seperti apa para jemaah sekalian, ya, memang di zaman Nabi SAW awak tak akan jumpa kitab fikir, cara-cara apa, rukun-rukun sembahyang tertulis arkanus solat. Tak ada para jemaah sekalian, tak ada. Hatta di zaman Nabi SAW Al-Quran bukan seperti sekarang ini para jemaah sekalian. Tidak. Ya, Al-Quran tidak seperti sekarang ini. Ya, di zaman para sahabat lah baru berubah para jemaah sekalian. Sayyidina Abu Bakar kumpulkan, Sayyidina Umar kumpulkan, di zaman Sayyidina Uthman lah ditulis itu Al-Quran. Sebab itu ada sebahagian daripada kelas-kelas Al-Quran, kalau awak tengok dekat masjid-masjid, ya, masjid-masjid buka kelas Quran dengan apa? Dia jelaskan apa? Kelas Quran Rasam Uthmani. Apa maksud Rasam Uthmani para jemaah sekalian? Rasam Uthmani, nama Uthman ni adalah khalifah yang ketiga. Berarti apa? Di zaman Sayyidina Uthman itulah ditulis Al-Quran tersebut. Di zaman Sayyidina Ali dicantikkan lagi, ditulis sekali lagi, supaya apa? Al-Quran itu bertitik, berbaris, huruf-hurufnya betul, baru terjadi buku para jemaah sekalian. Nah, kita nak cakap apa? Tadi kan ada orang bilang, tak, kita tak boleh ikut apa, kita ikut Nabi SAW. Jadi Al-Quran ni yang macam zaman Nabi tak ada tau buku macam itu tau, Quran seperti sekarang tau. Senang cakap, zaman Nabi tak ada Quran dalam handphone. Macam. Jadi macam kita nak pakai apa? Kita nak pakai handphone je macam mana? Boleh tak boleh para jemaah sekalian? Ni dia.
Ni perlu untuk kita faham. Tak boleh terus nak hukum, tak boleh. Haram, bidah, sesat, lagi terus masuk neraka. Begitulah dia. Baik, siapakah ulama yang besar di para jemaah sekalian yang beliau mengumpulkan semua sampailah terjadi suatu ilmu yang disebut dengan ilmu usuluddin, ya, iaitu tidak lain dan tidak bukan yang selalu kita dengar, iaitu Syekh Abu Hasan Ali Al-Ash'ari yang dilahirkan di kota Basrah pada tahun 260 Hijrah dan wafat juga di kota Basrah pada tahun 324 Hijrah. Lebih kurang usianya 64 tahun. Ya, dan kerana itulah ada orang yang memberi nama kepada kaum ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah ini adalah apa? Kaum Asy'ari, kaum Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah, perkataan perkataan Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah para jemaah sekalian adalah perkataan plural daripada Asy'ari. Ya, saya ulang sekali lagi. Perkataan Asy'ariyah adalah perkataan plural, jamak daripada perkataan singular mufrad Asy'ari. Dan kalau disebut Asy'ariyah, ya, disebut Asy'ariyah, disebut Asy'ari, iaitu tidak lain dan tidak bukan, iaitu siapa? Iaitu Imam ataupun Syekh Abu Hasan Ali Al-Ash'ari. Di dalam kitab-kitab Usuluddin yang biasa kita jumpa juga ada lagi satu, ya. Kalau di dalam kitab-kitab Usuluddin, maksud saya kitab-kitab tauhid yang lain, ada juga kita jumpa perkataan apa? Sunni. Sunni ni bagaimana para jemaah sekalian? Sunni ni juga adalah apa? Adalah ringkasan ataupun short form, ya, ataupun perkataan pendek daripada ahli sunnah wal jamaah yang disebut dengan apa? Sunniyun. Ada juga, ya, Sunniyun itu plural, daripada perkataan singularnya sunni. Tu dia, ya. Disebut juga di dalam beberapa kitab-kitab, ya, contoh seperti kitab Ihtihaf Sadatil Muttaqin yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Az-Zabidi, iaitu kitab syarahnya kitab Ihya Ulumuddin, ya, yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimallahu taala. Ya, kitab ni saya ada para jemaah saya, Ittihafu Sadatil Muttaqin, ya. Bagus kitab ni para jemaah sekalian, tapi tebal. Sangat-sangat tebal. Ada kitab ni, kat situ ada tu kitab tu, ya. Apa katanya di dalam kitab tersebut? Ya, Imam Ghazali rahimallahu taala memperjelaskan apa? Idza utliqa ahlus sunnah fal muradu bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Wal maturidiyatu, artinya apa para jemaah sekalian? Apabila disebut kaum ahli sunnah wal jamaah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikuti, ya, orang-orang yang mengikuti rumusan ataupun ilmu usuluddinnya, iaitu apa nama, Asy'ari, dan juga kefahaman ataupun rumusan ilmu usuluddinnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, baik. Tadi kita dah tahu satu nama, iaitu siapa nama dia? Imam Abu Hasan Ali Al-Ash'ari. Lagi satu pula disebut, ya, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa ni Imam Abu Mansur Al-Maturidi? Beliau adalah seorang ulama usuluddin, ya, juga seorang ulama usul yang faham dan i'tikadnya sama atau hampir sama dengan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Beliau ini wafat di sebuah kampung yang bernama Maturidi.
Maturidi di mana? Samarkand. Samarkandi, Samarkand. Samarkand ni mana para jemaah sekalian? Kalau tidak silap saya, Samarkand ini masuk dalam kawasan Uzbekistan. Ya, Uzbekistan. Ya, pada tahun 333 kalau tidak silap saya, ya. Kalau tidak silap saya 9 tahun tak salah, ya. 9 tahun setelah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya. Dan juga para jemaah sekalian, menjadi suatu adat ataupun menjadi suatu kebiasaan di dalam agama Islam, dunia Islam, bahawa hukum-hukum agama Islam ini akan digali. Maksud digali itu bagaimana para jemaah sekalian? Research. Makin banyak kita baca, makin banyak kita faham, makin datang kefahaman, makin datang kefahaman, makin datang, bahawasanya research mereka ini tak lari daripada satu, Al-Quran, dua, hadis oleh seorang imam. Maka bila imam tu dia faham, maksud saya imam di sini para jemaah sekalian, ya, seperti pernah saya jelaskan waktu dalam pengajian kitab Al-Azkar, maksud imam di sini ni macam mana para jemaah sekalian? Maksud imam di sini ialah bukan imam masjid, tak ada para jemaah sekalian, ya. Imam di sini adalah apa? Iaitu seorang yang bukan hanya alim, tapi dia lebih atas daripada alim, yang disebut dengan alamah, sangat-sangat alim. Dan juga dia ini adalah tempat rujukan masyarakat Islam, yang apabila umat Islam dalam keadaan kekurangan kefahaman, ada problem, tak dapat nak dipecahkan problem tersebut, maka datang jumpa imam ini, maka imam ini akan jelaskan, akan kasih solutionnya para jemaah sekalian. Itu disebut dengan imam. Maka kalau imam ini dia gali hukum, dia faham betul-betul apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, apa Allah Ta'ala sebut, apa yang Nabi SAW nyatakan, laksanakan, yang disebut dengan hadis. Contoh, saya ambil contoh para jemaah sekalian, saya ambil contoh, ya. Tengok kita orang Melayu, ya, di negara kita Singapura, negara jiran kita Malaysia, Indonesia, Thailand, ya, senang cakap, Semenanjung Nusantara ni para jemaah sekalian. Semenanjung Nusantara. Di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu terbagi dua, ada halal, ada haram. Ya. Maka kalau kita sebut tentang makan minum, Allah Ta'ala dah jelaskan di dalam Al-Quran makanan yang halal dan makanan yang minum. Dalam hadis diperinci lagi bagaimana itu yang disebut dengan makanan yang halal dan makanan dan minuman yang halal dan makanan dan minuman yang haram. Diperinci lagi seperinci-perinci. Ada sebahagian yang tak perlu diperinci lagi. Sebab apa? Dah disebut di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah. Jadi kalau dah disebut seperti arak, darah, ya, babi, ya, apa lagi para jemaah, judi, ya, apa lagi perkara, ya, dan ya, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sudah jelas. Tak boleh lagi kita nak tukar-tukar tablet lagi, tak boleh para jemaah sekalian. Ya, tak boleh lagi para jemaah yang dirahmati Allah. Nah, bila kita sebut tentang barang makan dan minuman yang halal, kalaulah kita betul-betul katakan ada orang tu apa, ya, saya okey, maksud saya okey tu apa? Okey, awak bilang apa? Kita mesti ikut Quran dengan hadis. Okey, saya setuju. Saya setuju. Okey, kita tengok barang makan kita sekarang. Ada barang makan kita apa? Barang makan kita nama dia mi goreng. Ada barang makan kita nama dia apa? Nama dia mi soto. Ada barang makan kita dekat negara kita Singapura ni lah, ya, disebut dengan apa? Nasi ayam, nasi ambeng. Ya. Apa lagi? Ya.
sup kambing, wah sedap ni, macam-macam ni. Ya, aku pula sebut malam-malam ni sebut makan lapar pula. Ya, kita tengok air para jemaah sekalian. Air saja apa? Ya, air saja ada di dalam apa? Di dalam hadis diperjelaskan air. Ya, Rasulullah minum qahwah. Qahwah tu kopi, syai tu teh, tapi teh macam-macam teh ada. Ya, ada lagi apa? Macam apa nama? Air apa nama? Air vanilla, ya. Air apa lagi? Air apa? Apa tu? CBTL. Coffee bean para jemaah sekalian. Ya, macam. Kalaulah kita betul-betul ikut Quran dengan hadis saja, okey, datangkan saya satu ayat Al-Quran. Datangkan saya satu hadis Nabi SAW yang Allah sebut dan Nabi juga sebut. Coffee bean, roti prata, telur bawang, tosai masala, ya, nasi mandi, nasi biryani, apa lagi para jemaah sekalian? Kuah celok, Masya Allah, la ilaha illallah. Macam para jemaah sekalian. Ya. Sebab itulah para alim ulama dia gali hukum para jemaah sekalian supaya kita faham. Kita ni jangan step faham. Tak maaf para jemaah sekalian. Kalau saya terkasar, jangan step faham para jemaah sekalian. Tak sampai level ulama, jangan habis cerita. Ya. Tak sampai level ulama, habis cerita. Jangan. Kita ikut ulama sudah para jemaah sekalian. Ya. Ada juga orang-orang jelaskan, sotong boleh makan tak? Ketam boleh makan tak? Ya, saya bila ada orang cakap gitu, saya bilang, okey lah, tak apa. Kalau awak bilang tak boleh makan, awak beli masak-masak sedap, hantar rumah saya. Habis tu, okey? Saya makan. Biar saya yang kenyang. La haula wala quwata illa billah. Ini kita kena faham para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada ulama yang betul-betul, orang alim yang betul-betul faham, ya, berkenaan tentang Al-Quran, berkenaan tentang hadis, ya, maka bila dia mengeluarkan suatu hukum, maka itulah yang disebutkan apa? Ya, kadang-kadang kita bilang, ini sudah keluar hukum ni. Berarti apa? Itu mazhab apa para jemaah sekalian? Apa arti mazhab? Iaitu kita mengikuti pendapat ulama tersebut. Ya, kita mengikuti pendapat para alim ulama tersebut. Jadi, ini ulama ini berarti apa? Penggalian apa? Al-Quran dengan hadis itu disebutkan dengan apa? Disebutkan dengan ijtihad. Kita tak sampailah level ijtihad, kita tak sampai para jemaah sekalian. Tak sampai para jemaah sekalian, ya. Kena tarawih 20 rakaat dah bising. Tak maaf lah, lemak terlepas cakap. Ya. Jadi kalaulah ulama itu nama dia Hanafi dan dia berijtihad, maka tercetuslah suatu yang jelaskan mazhab Hanafi. Kalau dijelaskan ijtihad Imam Malik, maka disebutlah mazhab Imam Malik. Kalau disebut ijtihad Imam Syafi'i, maka sebutlah mazhab Imam Syafi'i. Kalau disebut ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal, maka disebutlah mazhab Hanbali. Walaupun pada hakikatnya semua itu adalah agama Allah yang termaktub secara tersurat atau tersirat di dalam Al-Quran dan hadis. Begitu juga dengan soal-soal i'tiqad. Hasil penggalian Al-Quran dan hadis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, maka disebut dengan mazhab Asy'ari atau faham Asy'ari. Walaupun pada hakikatnya Imam Abu Hasan Asy'ari hanya penggali, merumuskan, menfatwakan, menyiarkan, mempertahankan apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, dan apa yang sudah diiktikadkan, ya, oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Maka inilah dia para jemaah sekalian, ya, berkenaan tentang arti ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini artinya ahli sunnah wal jamaah. Maka inilah apa nama pengajian pertama kita
dalam ilmu tauhid ini, ya, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, kefahaman yang betul dan dapat kita mengamalkannya. Baik, ya. Seterusnya berkenaan tentang firqah dalam Islam. Firqah tu apa para jemaah sekalian? Kelompok-kelompok yang ada di dalam agama Islam ataupun kelompok-kelompok yang menggunakan agama Islam itu sebagai ni dia cara aku. Agak-agak berapa banyak kelompok-kelompok tu para jemaah sekalian? Ya. Kelompok-kelompok tu berapa banyak agaknya para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, berkenaan tentang bab ni para jemaah sekalian, ya, saya minta maaf banyak-banyaklah, ya. Saya minta maaf banyak-banyak. Kenapa saya jelaskan saya minta maaf banyak-banyak, ya? Sebab bab ni panjang. Minta maaf. Alah ustaz, kita dah best dengar ni ustaz, ya. Ya, baru best ni, takkanlah ustaz dah nak stop. Kita kena stop lah para jemaah sekalian, ya. Kerana apa? Waktu kita dah cukup dah, ya. Lebih kurang dalam 45 minit, 50 minit, ya. Cukuplah para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Biar ustaz tak apa, pelan-pelan para jemaah sekalian, ya. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jadi insya-Allah minggu depan hari Rabu insya-Allah kita akan teruskan pengajian ini, insya-Allah, ya. Kita akan teruskan pengajian ini, ya, tentang berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang firqah dalam agama Islam. Saya rasa berkenaan tentang kitab ini saya pun tak pasti dekat mana kita nak dapat kitab ni, ya, sebab seingat saya ini cetakan daripada Kelantan, ya, cetakan daripada Kelantan. Jadi mungkin awak try Google lah, tengok para jemaah sekalian, tulis, ya, I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Tengok kalau awak boleh dapat PDF formatnya, alhamdulillah. Ya, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh yang demikian saya cukupkanlah sampai di sini, ya, para jemaah sekalian, ya, pelajaran ilmu tauhid kita, dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Pengajian besok pula para jemaah sekalian, insya-Allah besok hari Khamis malam Jumaat. Ya, besok hari Khamis malam Jumaat. Jadi besok insya-Allah pengajian kita banyak fokus kepada tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas tu apa? Banyak pengajian yang memfokuskan kepada kebersihan hati. Ya, salah satu cara kebersihan hati adalah kita kena baca Quran, kena banyak berzikir, kena banyak selawat. Sebab itu hari Khamis malam Jumaat selalu saya mula dengan apa? Kita baca Quran, baca Yasin. Lepas tu kita zikir. Zikir kita apa? Ya, yang sudah kita ikut amalan daripada para guru-guru kita. Kita baca Ratib Al-Haddad. Setelah itu nanti apa? Kita buka kitab sikit, lepas tu nanti kita baca selawat. Sebab itu hari Khamis malam Jumaat, ya, kita baca selawat bagaimana? Ya, kita baca Maulid Nabi SAW. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah besok kita akan mulakan majlis jam 8 malam, insya-Allah para jemaah sekalian, ya. Jam 8 malam. Lagi satu para jemaah sekalian, saya nak minta doa daripada awak, ya. Harap awak semua doakan saya para jemaah sekalian, ya. Saya tempoh hari sekarang kan nak beli barang semua kan secara online kan, senang kan. Jadi bila kita dah beli barang secara online, maka delivery man pun akan datang, ya. Jadi bila delivery man tu datang, dia pun dah pasang segala macam, alhamdulillah, ya. Lebih kurang tak salah saya 12 hari yang lalu lah, ya. Tahu-tahu, ya, sekarang pula sebab dah ada apa, trace together lah, dah ada apa lagi tu, dah ada benda yang kecil tu yang kita bawa pergi mana-mana tu, dia boleh track kita semua kan, ya. Ya, dia boleh tahu kita. Jadi akhirnya apa? Diperjelaskan delivery man-nya itu dia ada terjangkit penyakit COVID-19. Jadi, ya, Ministry of Health telefon tanya siapa yang jumpa dengan delivery man tu. Kebetulan yang jumpa dengan delivery man tu saya. Sebab anak-anak dan isteri semua dalam bilik. Tapi saya buka pintu, lepas tu saya duduk one corner, saya pun pakai face mask.
Jadi akhirnya bagaimana para jemaah sekalian? MOH mengatakan apa? Mereka suruh saya report tiap-tiap hari kepada mereka berkenaan tentang kesihatan saya. Jadi saya pun kenalah isolated untuk sementara. Kita bertapa di dalam rumah saya ni para jemaah sekalian, ya, sampailah hari Ahad. Sampailah hari Ahad, dan besok pun saya kena hantar report lagi, ya. Dia tanya temperature saya macam mana, ya. Jadi saya minta doalah dari semua, doakan saya mudah-mudahan saya sihat walafiat dan mudah-mudahan terpelihara daripada penyakit COVID-19 ini. Saya pun seram juga, takut kan, ya. Kalaulah saya betul-betul positif, na'udzubillah min zalik, kalau betul-betul positif anak saya, isteri saya macam mana? Gitulah dia. Jadi minta doa dari para jemaah sekalian, doakan saya, ya, mudah-mudahan saya sihat walafiat, dan juga saya doakan para jemaah, mudah-mudahan para jemaah pun sihat walafiat juga insya-Allah, ya. Para jemaah pun sihat. Sini. Ya. Dia mesti keluar kalau kita dah nak habis ni. Aduh, la ilaha illallah. Ya, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Terima kasih banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Jangan amin tangan. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan inda al hisab wa amana min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nazara ila wajhika al karim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih para jemaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai kita jumpa esok insya-Allah, majlis maulid kita, ya, majlis zikir, majlis selawat, majlis tilawatil Quran besok insya-Allah jam 8 malam insya-Allah. Terima kasih para jemaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekasaran bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah, wabir ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.